InsyaAllah kita ada sedikit tazkirah ringkas. Yang bermaksud ataupun bertajuk nasihat air mata, nilai air mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga memberikan kefahaman kepada kita. Moga-moga memberikan kepada kita iaitu satu motivasi dan inspirasi dalam hidup kita berkenaan dengan nilai air mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak, yang ketika itu tiada lagi perlindungan kecuali perlindungan dan naungan milik Allah Subhanahu Wa Taala, adalah seseorang yang ketika dia mengingati Allah, lalu air matanya menitis kerana Allah. Terulang sekali lagi. Di antara 7 golongan yang dilindungi oleh Allah di hari akhirat kelak, yang ketika itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dan naungan hanya milik Allah. Nak dapat benda yang ni dalam 7 golongan. Ada 7 golongan yang akan dipayung di bawah arash Allah. Pertama, memang kita kalah lah. Memang tidak akan dapat. Iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kedua, para rasul, para rasul, para nabi, para anbiya, para siddiqin, para syuhada. Kita boleh masuk yang ketujuh. Yang ketujuh iaitu golongan orang-orang yang beriman. Golongan orang-orang yang menghabiskan masanya di dunia ini hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dengan kuliah kita malam tadi, bagaimana ingin menyingkirkan tentang hubbud dunia. Maka ditambah lagi pada pagi ini, Allah mengingatkan kita kalau nak masuk dalam 7 golongan yang dapat di bawah payungan arash ketika di hari akhirat, di mana tidak ada pertolongan melainkan naungan itu adalah milik Allah. Jawapannya adalah ketika dia di dunia ini, dia mengingati Allah lalu matanya menitiskan air mata. Inilah tentang nilai air mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa besarnya nilai air mata yang keluar. Yang hakikatnya air mata menangis kerana Allah ni bukan kerana mata. Kesan daripada hatinya yang sentiasa mengingati Allah. Maka ini sehingga digolongkan bersama mereka adalah golongan yang memperolehi satu-satunya perlindungan di sana, iaitu perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena ingatkan diri kita ini setiap saat, setiap ketika. Hidup di dunia ni hanya sementara. Walau apa pun kita nak kejar dalam dunia ini, kita kena ingat. Walau apa pun kita nak kumpul dalam dunia ini, kita kena ingat. Dunia ini hanya sementara. Yang kekal itu adalah akhirat. Maka bagi golongan-golongan orang yang biasa-biasa, kita takut kita ini tergolong melebihkan dunia. Sehingga mengecilkan akhirat. Ini kita risau jugalah. Siangnya dunia, malamnya pun dunia. Sentiasa membicarakan. Kalau bicara dia dunia lah. Setiap kata-katanya orang kata bicara tentang dunia. Bahan-bahan bacaannya pun tentang dunia. Bahan-bahan pandangannya pun tentang dunia. Ini kita tak nak lah. Moga-moga Allah tidak golongkan diri kita dalam golongan yang ini. Yang kedua adalah golongan yang Allah letakkan di dunia, iaitu dunia dan akhiratnya sama rata. Dunia macam ni, akhirat pun macam ni. Maknanya seimbang. Tapi kita ni nak pergi kepada lagi satu tahap, iaitu dunia ni kita rendahkan, kita nak akhirat tu kita lebihkan sikit. Inilah yang dipanggil ultimate goal dalam hidup kita. Maka jadikanlah setiap kehidupan kita ini sebagai semuanya ibadah kerana Allah. Kerja kita sebagai ibadah. Kita duduk rumah sebagai ibadah. Kita berkawan kerana ibadah kita. Maka harganya kita nak dapat bukanlah duit ataupun emas. Tetapi hati yang benar-benar tulus mengingati serta takut kepada Allah. Inilah yang dipanggil nikmat yang paling besar. Apabila kita dah dapat seorang yang mampu melenturkan keegoan kita, yang mampu membuatkan hati kita ini hudur, membuatkan hati kita ni luruh, menangis kerana Allah, maka genggamlah ia. Peganglah ia. Sehingga akhir hayat kita. Sebab Allah bagi tahu bukanlah nilai duit dan juga emas. Saya ingat lagi ada seorang
founder. Dia founder ni suami dan isteri. Maka saya ni tidaklah banyak terlibat dengan bahagian-bahagian muslimin. Tetapi disebabkan isteri dia invite saya, maka suami dia pun kena masuk. Maka ketika itu dia cakap dengan saya, habis kita sesi-sesi tu, dia cakap, Ustazah, dia kata, paling mahal yang saya tidak mampu bayar adalah Ustazah berjaya buat saya menangis. Maksudnya bukan saya yang buat dia menangis, tetapi jentikan hati Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, yang telah lama sebenarnya Allah merindukan kepada kita, tetapi terhijabnya dengan dosa-dosa kita. Maka Allah ini nak kita balas adalah dengan tangisan. Kemuncak cinta dan rindu kita kepada Allah, sebagaimana dalam Ibrah, Isra dan Mi'raj, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sujud yang sangat lama, hanya tangisan air mata yang mampu diberikan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesan daripada terlalu rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam perjalanan-perjalanan ahli-ahli sufi, perjalanan-perjalanan ahli-ahli tasawuf, maka dipanggil hentakan nafsu, ataupun dipanggil apa? Tojahan nafsu kita ini diajar oleh guru kita untuk bagaimana kita ini menangis di hadapan Allah. Sebab ini kemuncak dia. Tidak mampu dibeli dengan harta, pangkat, darjat, tak mampu. Kita sehebat mana pun kita tidak mampu membeli secebis je nikmat bersama dengan Allah, kita dapat menangis. Maka siapa yang berjaya menangis tu memang turun-turunkanlah pada saya ni. And ilmu-ilmu macam mana mudah nangis. Kadang-kadang kita ni menangis benda-benda yang simple je. Difitnah kita nangis, sakit kita nangis, tengok Hindustan kita nangis. Itu adalah tangisan-tangisan yang sia-sia. Maka begitulah yang namanya naungan Allah itu tidak dapat dibeli di mana-mana. Namun sedarilah bahawa ia telah datang pada mata kita pada hari ini. Nak dapat kita kena tahulah. Namun demikian, berapa ramai orang yang menangis hari ini hanya perkara yang remeh-remeh, seperti menangis kerana pasukan yang disokong kalah dalam perlawanan. Nanti ini geng-geng yang sedang nak pergi main bowling ni, jangan nangis kalau kalah. Nampak? Janganlah kita meremeh-remehkan tangisan air mata. Kalah main bowling duk nangis, pucuk hati tak payah. Itu sia-sia. Sesungguhnya kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan iman. Maka yakinilah yang seharusnya hati kita ini kena senantiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa-bahasa tauhidnya dia panggil takarub ilallah, sentiasa dekat dengan Allah. Adalah amalan-amalan zikir daripada guru-guru tarikah kita, supaya nafas kita ini turun naik nafas dia seiring dengan zikrullah. Dia adalah dia punya bagaimana perjalanan-perjalanan dia. Maka usahalah kita untuk sentiasa bertakarub dengan Allah kerana nilai ini terlalu besar. Berbeza dengan orang yang hatinya sentiasa digantung dengan perkara yang tidak ada nilai di sisi Allah, maka ketika itu hilanglah ataupun mudahlah air matanya untuk tidak menangis kerana Allah. Dan susah untuk dia menangis sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Ini walaupun dirinya cuba untuk berpura-pura menangis. Kalau dalam perjalanan tasawuf, guru-guru mursyid kita akan mengajar diri kita untuk menangis. Benda yang pertama, kalau kita masuk dalam perjalanan tarikah, dia adalah guru mursyid kita ini, dia akan leburkan ego kita. Bukan maksud kita masuk dia dalam perjalanan tarikah, dia terus ajar kita untuk masuk dalam kuliah. Tidak. Dia akan ajar kita gugurkan ego. Pertama, nak gugurkan ego ini adalah berkhidmat dengan guru kita. Ini adalah salah satu. Berkhidmat dengan guru ni sangat-sangat menatijahkan nafsu kita. Memujahadahkan nafsu kita. Untuk buang keegoan kita. Maka sebaliknya, hati yang terdidik dengan sesuatu yang ada nilai di sisi Allah, mudahlah air matanya mengalir tatkala dia mula mengingati kepada Allah. Maka apa perlu kita buat? Berusahalah untuk banyak mengingati Allah, kerana hanya dengan itu akan menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang paling mudah adalah perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah selawat. Kemudian kita kena ingat,
Seumpama sistem internet itu ada suis penyambungnya, maka mengingati Allah itu juga ada suis yang berhubung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya terdapat halangan yang meluputkan hati kita ini daripada Allah Subhanahu wa taala, apa perlu kita buat? Kita perlu reset dia balik. Kita kena hidupkan Intel Inside dalam tubuh badan kita ini. Bukan kerana jenama. Macam kalau laptop ni, Intel Inside dia power. Dia nak dia punya Intel Inside. Software dia tu semua sama. Yang membezakan adalah dia pakai software apa. Windows berapa. Itu power. Maka di situlah nilai sesuatu laptop ataupun komputer itu nilainya mahal. Bukan kerana jenama. Jenama tu adalah a part of number 2 sebenarnya. Kan? Intel Inside sama je. Yang beza Acer. Apa lagi. Macam-macam kan. Maka kita ni Intel Inside kita semuanya sama. Sama. Iaitu yang dipanggil kerohanian kita hanyalah bertakarub kepada Allah. Tidak ada beza. Maka yang membezakan adalah jenama. Bagaimana kita menjenamakan diri kita. Bagaimana kita install software-software dalam tubuh badan kita. Bagaimana kita install sesuatu aplikasi dalam tubuh badan kita. Kalau aplikasi itu tidak kita gunakan, kita perlu buang dia. Kita perlu, kalau dah teruk sangat, kita perlu reset. Kalau komputer pun reset kena renew, apatah lagi diri kita ini kena reset dan kena renew balik untuk buang balik supaya tidak menjadi belenggu-belenggu dalam hidup kita, bayang-bayang dalam hidup kita untuk kita bawa satu gerabak yang sangat besar iaitu dipanggil dengan kesedihan. Dipanggil dengan bayang-bayang kegelapan. Kita tak nak benda tu. So kita perlu reset. Kita kena update yang baru. Kita kena masukkan insight yang lebih bagus. Maka itulah namanya kalau kita tidak dapat berhubung dengan Allah, cinta kepada dunia, hubbud dunia. Halangan ini tidak dapat ditangani apabila kita benar-benar berusaha menghadirkan hati tatkala kita mula beribadah kepada Allah. Kadang-kadang kita rasa dalam keadaan hidup kita ni, kita amal ni, amal-amal ibadah ni dia tak ada kick, dia tak ada zoom. Masing-masing akan rasa sebenarnya. Kalau saya mula rasa, saya akan mula cari pondok. Saya akan mula memondok. Ataupun saya akan mula pergi cari guru untuk masuk dalam kuliah guru demi dapat barakah cahaya-cahaya daripada hati-hati mereka untuk mengalir dalam diri kita. Sebab kadang-kadang kita solat ni tak ada rasa apa, tu yang paling tak best. Yang paling tak best kalau sibuk solat-solat dalam keadaan kita sibuk dengan urusan-urusan kita, nikmat tu tidak dapat. Maka adalah cara-caranya. Orang kata berdagu dengan guru ni, berdagu. Pergilah belajar, meluangkan masa. Sebab masa ini sangat berharga bagi kita. Maka jangan kedekut dengan masa. Luangkan masa kita untuk kita spend time kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Carilah cinta yang hakiki. Di situlah kita belajar untuk menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Quran yang dia bukan sekadar membaca tetapi mencerminkan dirinya dengan Al-Quran dengan menghayati setiap ayat-ayat Allah sehingga menyedarkan akan bagaimana kedudukan Allah di hatinya. Maka bagi golongan-golongan yang suka membaca Al-Quran ini, kita takut-takut dengan ayat-ayat yang kita baca itu tidak menjadi kepada kita satu iaitu banyak ayat perintah. Kalau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah, yang kadang-kadang orang panggil sebagai ayat makiyah, itu adalah kebanyakannya adalah ayat perintah. Yang diturunkan di Madinah, ada yang mengatakan bahawa ayat-ayat di Madinah ini adalah ayat-ayat yang berupa pujukan. Tetapi ayat-ayat tauhid turunnya daripada baginda Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam tentang tauhid ni. Banyak pada Nabi Ibrahim sebenarnya. Sebab tu bila kita baca surah Ibrahim tu, banyak ayat perintah tentang menguji tauhid kita. Di situ. Maka bagi mereka yang sering membaca Al-Quran ini tidak salah kecuali mereka perlu mentadaburnya untuk memahami. Sebab ayatul Quran ini besar di sisi Allah. Terlalu besar. Kalau kita nak hujah satu-satu memang tidak pernah habis. Untuk kita tahu kadang-kadang yang dikatakan domernya, wazannya dalam perkataan-perkataan yang Allah gunakan, kata-kata ganti namanya, itu semua memainkan peranan. Bukan ayatul Quran itu adalah satu perkara yang mudah dan simple. Tidak. Maka jangan kita jadikan ayat-ayat Quran yang kita baca ini, akhirnya Allah lemparkan kembali ke wajah kita. Kerana kita tidak mengimani. Wa na'udzubillah min zalik. Kita tak nak sampai tahap ni. Tapi berlatih-latihlah kita dalam mengaji Al-Quran. Azamkan dalam hati kita ini, akhir hidup kita, vision kita nak mati dalam keadaan yang bagaimana.
Kita nak mati dalam keadaan yang bagaimana? Maka kalau kita nak mati dalam keadaan yang kita nak, benda itu yang paling banyak kita buat. Saya sangat terinspirasi tengok ada seorang tu kan yang di Indonesia sampai hari ni lagi masih terbayang-bayang ketika dia sedang membacakan, mengimamkan atau mengetuai tentang baca Yasin. Akhirnya dia pergi. Allahu Akbar. Itu kematian yang dicemburukan. Maka kita ceklah balik diri kita. Kita tengok balik jadual kita. Banyaknya dengan apa? Apa yang kita banyakkan? Dan di situlah yang menentukan kematian kita. Sebagaimana Allah kata, Maliki Yaumiddin, di hari pembalasan akan Allah balaskan dengan apa yang kau lakukan di dunia. Sebab tu dia din, bukan jazak. Sedangkan pembalasan itu ataupun hari kiamat itu adalah kiamah ataupun jazak. Tetapi dia gunakan perkataan din. Pembalasan itu adalah kesan daripada apa kita lakukan di dunia. Tanyakan pada hati kita tak kala kita sedang bersendirian, walaupun menjadi kewajipan kita mengucap bahawa kita reda kepada Allah, namun sudahkah Allah reda terhadap diri kita? Allahu Akbar. Itulah pertanyaan yang perlu ditanya kepada diri kita sendiri. Tanyalah, adakah Allah reda? Hidup ini kena direda Allah. Hidup ini kena restu Allah. Moga-moga Allah merestui perjalanan hidup kita pada awal sehingga ke akhirnya. Moga-moga Allah ini merestui akan segala ibadah-ibadah kita. Sebab itulah macam dalam kuliah semalam, apabila kita mencari kebenaran, kebenaran itu Allah akan hadirkan satu persatu. Kita just tunggu. Tunggu je. Satu persatu Allah mula akan menzahirkan bahawa Allah itu dia sebenarnya terlalu Ar-Rahman Ar-Rahim, terlalu sayang pada kita sehingga dia yang akan mendatangkan segala jawapan. Yang perlu kita buat adalah sabar. Dan ketahuilah seorang yang berzikir mengingati Allah secara sendirian itu lebih membawa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana nak buat? Cubalah kita di malam-malam hari, mulalah kita bertafakur kepada Allah, bermunajat kepada Allah, luahkan sahaja apa yang terbuku di dalam hati kita. Itulah yang dimaksudkan dengan nilai air mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dapat memberikan inspirasi khususnya buat diri saya, memotivasikan diri saya khususnya agar Allah tidak keringkan air mata kita hanyalah kerana dia. Mahal air mata yang paling mahal adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dapat memberikan kefahaman kepada kita, dapat menjadikan kita ini sentiasa bertakarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekadar itu saja daripada saya mohon ampun dan maaf. Yang kurang itu datang daripada saya, yang lebih itu, yang terbaik itu, yang bagus itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr. Illallazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah.